Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Aizuniza binti Abdullah, pakar perubatan kesihatan awam, akan berkongsi maklumat bertajuk penjelasan mengenai pelalian HPV. Seperti mana yang telah kita ketahui bahawa terdapat banyak keraguan dan kekeliruan mengenai pelalian HPV. Sudah semestinya ibu bapa yang ingin membenarkan anak-anaknya menerima HPV vaksin ingin melindungi anak mereka dan mungkin menolak pelalian HPV kerana terdapat mitos dan juga maklumat salah yang disebarkan oleh aktivis anti pelalian yang sangat berleluasa pada masa kini. Tugas kita sebagai anggota kesihatan adalah untuk menerangkan fakta-fakta sebenar kepada mereka. Kesalahan-kesalahan laporan yang terdapat di internet dan juga media cetak, contohnya seperti The Sunday Times menyatakan bahawa cervical cancer jab girl Natalie Morton died from large chest tumor, dan juga ada juga terdapat berita yang menyatakan bahawa schoolgirl dies after cancer jab, dan juga terdapat banyak lagi berita-berita yang mengenai kesalahan maklumat, memberi maklumat yang salah mengenai pelalian HPV. Antara contoh-contoh kesalahan laporan di internet dan media cetak yang boleh kita lihat, kesalahan yang kita dinyatakan di akhbar-akhbar, iaitu more than 300 cases of girls in Carmen de Bolivar reporting symptom of fainting, shortness of breath and weakness in the limbs. Dan juga terdapat di negara Jepun yang melaporkan bahawa the Japanese government withdraw support for HPV vaccine due to reports of side effects ranging from long-term pain and numbness to infertility and paralysis. Dan juga terdapat juga laporan menyatakan multiple sclerosis-like symptoms and paralysis not unusual after the HPV vaccination. Di sinilah yang perkara yang perlu kita tekankan, penjelaskan kepada masyarakat di luar sana mengenai mitos-mitos dan juga laporan yang tidak tepat maklumatnya. Kenyataan yang dilaporkan seperti vaksin HPV dipasarkan tanpa melalui penyelidikan yang terperinci. Seperti vaksin-vaksin lain, vaksin HPV juga telah melalui penyelidikan yang teliti dan meluas sebelum dipasarkan. Vaksin yang disahkan selamat yang dilakukan ke atas haiwan sahaja, dia akan dilakukan kepada manusia melalui 4 fasa ujian, iaitu fasa pertama melibatkan 20 hingga 100 sukarelawan akan menerima vaksin tersebut. Fasa kedua melibatkan beratus-ratus sukarelawan bagi menentukan keselamatan dan juga keberkesanan dan dos yang betul dan jumlah dos yang betul sebelum diberikan kepada manusia. Fasa yang ketiga, kita akan mengkaji dan juga membuat penyelidikan, melakukan randomized double blind control trial yang melibatkan beribu-ribu sukarelawan. Dan fasa yang keempat, pengawasan selepas lesen diberikan untuk memastikan keselamatan dan keberkesanan vaksin dalam jangka masa yang panjang. Keputusan penyelidikan yang disiarkan dalam jurnal di mana ia akan diteliti oleh para penyelidik bebas. Ada juga kenyataan yang menyatakan bahawa vaksin ini tidak selamat. WHO, World Health Organization, telah menyokong penggunaan vaksin pada tahun 2006 lagi. Dan pemberian vaksin HPV juga telah terus diawasi oleh badan-badan seperti Pentadbiran Makanan dan Dadah, iaitu Food Drug Administration, dan juga di seluruh negara walaupun selepas dilesenkan. Di dalam kajian yang terkini, didapati bahawa hampir semua kes di mana pelalian HPV dipersalahkan untuk sesuatu penyakit, keadaan ini telah wujud sebelum pelalian itu diberikan. Dinamakan coincidental event. Daripada 14 contoh yang kita boleh lihat seperti ini, contohnya iaitu daripada 14 kematian yang direkodkan di kalangan remaja perempuan dan wanita di dalam kajian tersebut, sebab-sebabnya adalah merangkumi kemalangan kereta, masalah jantung kongenital, bunuh diri, systemic lupus, lupus erythematosus, pneumonia, yang di mana tiada kaitan dengan vaksin HPV. Di India terdapat 4 kes yang dilaporkan berlakunya kematian disebabkan oleh pelalian HPV, dan apabila siasatan dilakukan dengan lebih terperinci, didapati bahawa sebab kematian itu adalah sebab gigitan ular dan juga lemas. Ada juga kenyataan yang mengatakan bahawa saya dengar vaksin HPV menyebabkan kesan sampingan yang lebih serius daripada vaksin-vaksin yang lain. Sebenarnya lebih
97 juta dos vaksin telah diberikan di lebih 100 sebuah negara dan semua reaksi tindak balas dipantau dan disiasat. Semua vaksin mungkin mempunyai kesan sampingan sama ada ringan, sederhana dan juga teruk. 1 dalam 10 kanak-kanak akan mengalami AEFI ringan, 1 dalam 100 kanak-kanak akan mengalami AEFI sederhana dan 1 hingga 300,000 kanak-kanak akan mengalami acute flaccid paralysis. Semua orang ini akan dipantau dalam masa 15 minit selepas menerima vaksin diketahui mendapat serangan sinkop dan juga anafilaksis. Dan pastikan pemberian borang AEFI kepada pelajar selepas pelalian itu diberikan. Sebagai langkah berjaga-jaga, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengambil langkah awal bagi mengatasi masalah AEFI di kalangan murid yang menerima pelalian HPV, di mana anggota kesihatan boleh merujuk buku garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak kementerian, iaitu buku garis panduan pelaksanaan program pelalian HPV kebangsaan dan juga buku garis panduan pharmacovigilance, di mana semua individu atau murid yang menerima pelalian HPV perlu dipantau dalam masa 15 minit selepas menerima vaksin, di mana dikhawatiri mendapat serangan sinkop ataupun anafilaksis. Borang-borang AEFI juga perlu diedarkan kepada semua murid selepas pelalian diberikan. Murid-murid yang mengalami masalah AEFI, di mana telah diterangkan sebelum pelalian dijalankan, maka perlu memberitahu kepada guru dan juga anggota kesihatan, dan sekiranya berlaku juga AEFI, perlu datang ke klinik kesihatan yang berdekatan. Selain daripada itu, kenyataan saya dengar vaksin HPV menyebabkan masalah kesihatan yang lain. Masalah-masalah lain biasanya disebabkan oleh keadaan yang sedia ada yang tidak disedari oleh pesakit atau ibu bapanya. Biasanya ia berlaku secara kebetulan dan tidak mempunyai hubung kait dengan vaksin HPV. Contoh, pada tahun 2010, seorang remaja perempuan dimasukkan ke hospital disebabkan oleh pendarahan selepas pelalian. Siasatan daripada pihak hospital dan terperinci telah mendedahkan bahawa remaja tersebut mempunyai masalah pembekuan darah, iaitu idiopathic thrombocytopenic purpura, iaitu kenali ITP, di mana tidak didiagnosa sebelum ini. Vaksin ini mencetuskan pendarahan tetapi bukan menyebabkan ITP. Reaksi tindak balas boleh dibahagikan kepada 4, iaitu mengikut kekerapan, sangat biasa, iaitu berlaku antara 10 hingga 15%, biasa kurang daripada 10%, tidak biasa kurang 1% dan jarang berlaku. Antara contoh-contoh seperti yang telah dipaparkan di dalam jadual, iaitu kalau reaksi tindak balas berlaku sangat biasa, iaitu rasa sakit di kawasan suntikan, eritema, kesan kemerahan di kawasan suntikan, loya, muntah, pening, sakit kepala dan juga keletihan. Bagi biasa berlaku, reaksi yang biasa berlaku itu kurang 10%, iaitu sinkop, pingsan, cerit-berit, sakit abdomen, sakit di bahagian perut, sakit sendi dan demam. Tidak balas yang berlaku itu kurang daripada 1%, iaitu kesukaran bernafas dan semput, bengkak pada mata, bibir, kemaluan, tangan, kaki dan bahagian lain, iaitu dikenali sebagai angioedema, kegatalan, rasa pelik seperti besi dalam mulut, mata sakit, merah dan gatal, perubahan kadar tegupan jantung, pingsan juga kerap berlaku juga, di mana tindak balas kurang 1%, lemas kaki tangan. Reaksi tindak balas yang jarang berlaku iaitu seperti kejutan anafilaksis dan juga Guillain-Barré syndrome. Reaksi tindak balas setempat, simptom pada kawasan suntikan iaitu rasa sakit, kesan kemerahan dan bengkak adalah perkara biasa bagi kumpulan vaksin berbanding dengan kumpulan kawalan. Ia adalah bersifat sementara, mudah diuruskan dan tidak menjejaskan penerimaan. Laporan AEFI yang diberikan oleh Biro Pharmaceutical bagi tahun 2010 hingga tahun 2013, di mana menunjukkan bahawa jumlah laporan AEFI yang diterima adalah hanya sebanyak 0.13% sahaja. Kesan tindak balas yang dilaporkan adalah rasa sakit di kawasan suntikan 16.4%, bengkak di kawasan suntikan 11.5%, pening 10.4%, sakit kepala 8.3%, diikuti oleh rasa lemah, loya, muntah, letih, sakit tubuh badan, kesan kemerahan di kawasan suntikan. Terdapat kenyataan yang menyatakan bahawa vaksin ini boleh memberikan virus tersebut kepada anak saya dan menyebabkan kanser.
Vaksin ini tidak boleh menyebabkan kanser atau penyakit-penyakit berkaitan HPV yang lain. Vaksin ini tidak mengandungi virus hidup. Ia hanya mengandungi lapisan luaran sahaja. Apabila anda mengambil vaksin ini, tubuh anda menghasilkan antibodi yang akan digunakan untuk melawan virus sebenar sekiranya anda terdedah kepadanya. Terdapat juga kenyataan daripada ibu bapa, saya dengar vaksin HPV menyebabkan kanser-kanser lain. Vaksin ini mengandungi partikel lapisan luar virus dan bukan virus sebenar yang hidup. Ia tidak boleh hidup dan tidak boleh berjangkit. Kes yang dilaporkan biasanya ada kaitan dengan keadaan sedia ada. Kebanyakannya hubung kait adalah berlaku secara kebetulan sahaja. Saya dengar pelalian HPV menyebabkan ramai orang jatuh sakit. Kes-kes yang dilaporkan berlaku berbulan-bulan selepas pelalian diberikan. Ia berlaku di luar tempoh anafilaksis. Tiada bukti yang mengaitkannya dengan vaksin HPV dan hasil ujian darah menunjukkan adalah negatif bagi sebarang kontraindikasi dengan vaksin. Menteri Kesihatan Alejandro Gaviria mengkritik liputan meluas media kerana menyebabkan panik, menyatakan kebimbangan mengenai vaksin yang telah diberikan kepada 2.9 juta wanita di Colombia adalah tidak berasas. Ini telah dinyatakan dalam Fox News. Saya dengar kerajaan akan mengharamkan pelalian HPV. Kerajaan tidak mengharamkan pelalian HPV tetapi akan mengeluarkannya dari jadual vaksin wajib kerana desakan daripada politik dan juga desakan masyarakat akibat maklumat yang salah. Pihak lain masih mengekalkan vaksin ini kerana kajian menunjukkan bahawa vaksin ini selamat. Dakwaan kejadian tindak balas terhadapnya tidak disokong dengan bukti. Dakwaan vaksin menyebabkan penyakit biasanya tidak benar atau merupakan kesan daripada keadaan kesihatan sedia ada. Negara-negara lain yang masih mengekalkan program pelalian HPV seperti negara Denmark, Colombia, New Zealand dan United States. Kenyataan memberikan anak saya vaksin ini pada usia muda menggalakkan seks rambang adalah tidak benar. Tiada bukti yang menunjukkan bahawa remaja lelaki dan perempuan yang menerima vaksin ini akan melakukan hubungan seks lebih awal daripada mereka yang tidak menerimanya. Mereka tidak mempunyai lebih ramai pasangan seks setelah mula melakukan hubungan seksual. Cara-cara untuk menilai maklumat dengan lebih bijak. Internet adalah sumber yang berharga untuk maklumat kesihatan. Kualiti maklumat kesihatan yang boleh didapati di internet sangat berbeza dan sukar dinilai. Enjin pencarian hanya mengenal pasti kata utama dan memberikan senarai laman web tanpa mengambil kira ketepatan kandungannya. Maklumat kesihatan berubah dengan lebih cepat, jadi lebih baik untuk memeriksa daripada beberapa sumber yang boleh dipercayai. Antara ciri-ciri laman web kesihatan yang bagus yang boleh dipercayai iaitu perlu menunjukkan siapa yang bertanggungjawab untuk laman web tersebut dan ada cara untuk berhubung dengan penyedia maklumat atau webmaster. Semak kelulusan penulis tersebut, contoh seorang pakar permakanan memberi komen mengenai vaksin agak mencurigakan. Maklumat tidak berat sebelah, tidak kira siapa penaja atau sumber tajaan laman web tersebut. Sentiasa dikemaskini dengan tarikh kemaskini yang dipaparkan di bahagian bawah halaman. Dan juga tidak cuba menjual sembarang produk kepada anda. Antara sumber-sumber yang boleh dipercayai iaitu Info Sihat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Immunas for Life, Organisasi Kesihatan Dunia, Medline Plus oleh Perpustakaan Perubatan Kebangsaan Amerika, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit, Institut Kesihatan Kebangsaan, Akademi Pediatrik Amerika. Di sini saya suka mengesyorkan laman web yang perlu dilayari oleh tuan-tuan dan puan-puan sebagai sumber yang boleh dipercayai iaitu World Health Organization, WHO Tools for Cervical Cancer Prevention and Control, Kementerian Kesihatan Malaysia, badan-badan pakar tempatan iaitu Persatuan Pediatrik Malaysia, Yayasan Pakar Muslim. Pada zaman ini, masyarakat mudah untuk mendapat maklumat di hujung jari. Tetapi kita sebagai masyarakat yang bijak perlu menganalisa berita-berita yang kita layari daripada media dan juga internet. Sekian, terima kasih.